Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah ruang dan juga platformnya. Kami bawakan diskusi mengenai perkembangan dan juga isu semasa di peringkat Asia ataupun di peringkat serantau ini. Dan sudah tentu untuk waktu ini kita masih lagi nak meneruskan perbincangan dan juga diskusi khususnya merujuk kepada perkembangan semasa iaitu apa yang menjadi kebimbangan orang ramai. Yang pertamanya berkaitan dengan kes COVID-19 yang dilaporkan di beberapa buah negara kembali melonjak dan juga yang keduanya kita bercakap tentang pemulihan ekonomi yang berdepan dengan risiko dan juga cabaran ekonomi 2023. Dan sudah tentu apabila kita bercakap tentang kebimbangan orang ramai berkaitan dengan jangkitan kes COVID-19, ini berujuk misalnya yang menjadi kebimbangan adalah berkaitan dengan subvarian Omicron iaitu XBB 1.5 yang berebak pantas khususnya di beberapa buah negara di Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Begitu juga dengan subvarian BF7 di China juga yang dilaporkan antara yang diberi tumpuan khususnya apabila kita mengatakan tentang lonjakan kes COVID-19 di negara itu. Dan seperkara lagi apabila kita bercakap tentang sektor kesihatan awam seperti yang saya pada awal dan pada pendahuluan tadi bercakap tentang perlunya untuk kita melihat kepada pemulihan ekonomi dan sudah tentu apabila kita merujuk iktibar pandemik COVID-19 sudah tentu melihat kepada sektor yang paling teruk terjejas iaitu sektor pelancongan dan ini sudah juga merujuk kepada kebimbangan orang ramai juga apabila ada jangkitan kes COVID-19 yang melonjak naik, kebimbangan orang ramai perlukah pintu sebadan antarabangsa perlu ditutup semula. Jadi dua perkara ini perlu kita fikirkan dan juga kita bincangkan di platform Agenda Awani Asia dan untuk waktu ini kalau boleh saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman. Prof adalah pakar perubatan kesihatan awam daripada Universiti Putra Malaysia dan seorang lagi adalah Encik Uzaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia. Encik Uzaidi, kalau boleh saya nak mulakan dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman. Prof, ini bukan perkara baru apabila kita bercakap tentang COVID-19, ancaman baru, varian baru, subvarian baru. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan. Kita dah belajar dan juga kita telah melalui pengalaman menguruskan pandemik COVID-19 2 ataupun 3 tahun yang lepas. Untuk waktu ini, tahun 2023, apabila kita bercakap tentang ancaman varian baru, di mana sebenarnya tahap kesiapsiagaan dan juga tahap sistem kesihatan awam negara pada ketika ini, Prof? Okay, terima kasih Fauzi. Kalau kita lihat dalam konteks keseluruhan ya, untuk makluman semua, kita baru saja melepasi tempoh 3 tahun ya, ulang tahun 3 tahun kita berdepan dengan pandemik. Kalau kita ingat pada 26 Januari tahun 2020 dahulu, kes pertama dikesan di negara kita dan seterusnya kita telah berdepan dengan satu situasi yang sangat sukar. Melalui pengalaman, kita dapati bahawa pihak Kementerian Kesihatan ya, dan juga agensi-agensi yang terlibat sentiasa berada dalam kesiapsiagaan seperti mana yang telah dimaklumkan ya, di peringkat awal pandemik dahulu dan ini diteruskan pada masa ini. Dan kita juga mengetahui ya melalui pengesanan peringkat molekul ya, virus-virus berkenaan dari masa ke semasa ia berubah ya mengikut susunan genetik dan sebagainya dan kita dapati bahawa dalam satu ketika dulu ketika Delta terutamanya banyak ya kematian dan juga kes-kes yang serius yang dicatatkan. Namun dengan Omicron, sub-Omicron, subvarian dan sebagainya, kebelakangan ini varian virus yang terhasil kebanyakannya adalah dalam julat yang memanifestasikan keadaan klinikal yang tidak begitu teruk dan kita tahu bahawa walaupun kes banyak pada satu ketika namun beban ya, terhadap sistem perkhidmatan kesihatan tidak berlaku dan keadaan berterusan dan kalau kita lihat pada awal tahun ini terdapat maklumat mengenai kemungkinan ancaman varian baru dan juga perubahan polisi negara China yang menyebabkan kebimbangan di sebahagian negara dan juga termasuk negara kita. Namun data-data yang ditunjukkan pada peringkat 2 ataupun 3 minggu kebelakangan ini memberikan kita satu kepastian bahawa varian yang berkenaan tidak menimbulkan ancaman yang membimbangkan dan dalam masa yang sama situasi berjaga-jaga perlu kita teruskan bagi memastikan tidak ada keadaan-keadaan yang mungkin berulang seperti mana kita berdepan dengan Delta dahulu. Dan dalam konteks kesiapsiagaan, Kementerian Kesihatan pada pandangan saya telah melaksanakan dan juga akan terus melaksanakan program-program pemantauan bagi memastikan kita terus selamat ya dalam mendepani situasi pada masa ini dan pada masa akan datang. Mungkin selepasnya saya nak tanyakan kepada Prof berkaitan dengan cadangan untuk
perlukah pintu sepadan antarabangsa ditutup khususnya melihat kepada kedatangan dan juga kehadiran pelancong-pelancong ataupun pengembara-pengembara daripada China, daripada pakar-pakar kesihatan awam juga ada yang berdebat perlu, ada juga yang kata tak perlu. Nanti saya akan bertanyakan soalan itu kepada Prof. Mungkin pada waktu ini Encik Uzaidi, apabila kita bercakap tentang tadi disebutkan oleh Prof tadi, kita melihat kepada perkembangan semasa keputusan ataupun langkah yang diambil oleh pemerintah China untuk memansuhkan dasar sifat COVID-19, antara lain melihat kepada pintu sepadan antarabangsa negara tersebut dibuka. Pada waktu ini Encik Uzaidi, baru-baru ini MOTEK menyasarkan lebih kurang kehadiran jangkaan unjuran 5 juta pelancong ataupun pengembara dari China untuk tahun 2023. Kalau dibandingkan daripada tahun 2019, 3.1 juta. Dan angka untuk 5 juta ini boleh ataupun ada keupayaan untuk dicapai dengan China, dengan apabila China akan menyambung semula perkhidmatan lawatan berkumpulan ke 20 negara, dan antara 20 negara itu termasuklah Malaysia antara list ataupun senarai yang telah pun disebutkan oleh negara China. Mungkin pada waktu ini 5 juta angka daripada pelancong Cina selain pada kebimbangan berkaitan dengan jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat khususnya di negara China dan juga di negara-negara lain. Mungkin pada waktu ini mampukah kita mencapai angka tersebut, khususnya kita melihat kepada prospek ataupun segmen pelancongan daripada China? Okey, terima kasih Fauzi. Kita amat bersyukur apabila kerajaan negara China telah menyenaraikan Malaysia sebagai antara negara yang 20 negara yang dibenarkan untuk rakyat China melawat. Ini saya amat gembira, dan industri sangat looking forward lah for this kind of news ataupun announcement. Saya berdapat angka yang diberi oleh pihak MOTEK, terutama di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Tiong Kiang Sing, saya rasa ini adalah satu number ataupun satu angka yang amat realistik, di mana kita tahu 155 juta pelancong China melancong ke seluruh dunia pada tahun 2019. Sebelum COVID lagi lah, sebelum COVID. Jadi kita hanya menerima 3.1 juta pada 2019. Dan kalau kita lihat negara jiran kita, negara Thailand menerima 11 juta pelancong China pada 2019. Ini nampaknya kita kita mempunyai ruang yang besar untuk kita improve, untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita mendapatkan lebih ramai pelancong yang berkualiti daripada negara China. Dan saya amat tertarik apabila rakan kerja kami di China mengatakan semasa perayaan Cina baru-baru ini, Malaysia adalah yang paling banyak ataupun keyword yang paling banyak dicari di internet negara mereka. Jadi mereka ingin melancong, mereka cari search engine di China, dan Malaysia adalah antara yang kedua selepas Jepun. Lepas Malaysia barulah Thailand. Ini satu berita, satu perancangan yang sangat baik, dan kami sangat alu-alukan, dan kita harus buka ataupun open arms lah kita menerima pelancong-pelancong daripada China ni, Fauzi. Saya nak kembali kepada Prof. Prof, ini adalah satu berita ataupun satu yang dinanti-nantikan, khususnya apabila kita cakap tentang pemulihan ekonomi. Ada segmen industri ekonomi seperti sektor pelancongan yang menanti-nantikan segmen pelancong daripada China untuk memeriahkan kembali ataupun bernafas semula untuk industri ini. Pada waktu ini kita tahu apabila sebelum keputusan yang diambil oleh kerajaan, sama ada kerajaan Malaysia ataupun kerajaan China, untuk membuka pintu sepadan antarabangsanya, ada perdebatan berkaitan dengan perlukah kita menutup semula pintu sepadan khususnya bagi sesetengah negara yang mengalami ataupun yang dilaporkan jangkitan kes COVID-19 sedikit meningkat ataupun berlaku peningkatan yang cukup mendadak. Pada waktu ini mungkin Prof boleh kongsikan, kita ambil iktibar pengalaman pengurusan sistem kesihatan awam ketika pandemik COVID-19, bagaimana sesuatu keputusan langkah pencegahan itu diambil, bukan semudah-mudahnya bila ada kes bilangan kes meningkat, perlu ada sekatan pergerakan, perlu pintu sepadan dibuka. Daripada sudut itu, bagaimana pertimbangan untuk kita melihat sesuatu keputusan itu berdasarkan dengan pengalaman yang lepas dan juga keupayaan sistem kesihatan awam negara pada ketika ini, Prof? Okey, sebelum kita membuat keputusan tu sebenarnya data tu kesihatan perlu kita perhalusi sedalam-dalamnya, terutama pada impak kematian dan juga teruknya manifestasi klinikal yang terhasil. Jadi untuk kita melaksanakan langkah-langkah pencegahan,
pertimbangan mengenai data tu memang sangat kritikal dan kita tidak boleh membuat keputusan tu sekadar mengikut persepsi ataupun sekadar mendengar cadangan ataupun daripada apa pandangan yang kita terima. Kita perlu berpijak di bumi yang nyata. Dan kalau kita lihat pada apa yang berlaku pada awal tahun ni, sebenarnya kita ditunjukkan berita-berita di China yang mana berlaku kegawatan di hospital, seolah-olah berlaku lonjakan kes sehingga menyebabkan kebimbangan negara-negara, dan dalam masa yang sama China membuka sempadan mereka. Jadi ini memberikan banyak tanda tanya. Dan pada peringkat awal dahulu, bila kita tengok pada data, tidak ada petunjuk yang memberikan kita indikasi sama seperti ketika awal pandemik ataupun sepanjang tempoh 2 tahun sebelum ini. Maksudnya untuk memverifikasikan benarkah lonjakan berlaku sehingga menyebabkan kematian sedemikian, memerlukan masa dan juga untuk kita menelah sama ada itu adalah merupakan varian yang terhasil daripada COVID-19 ataupun merupakan virus baru. Dan saya ingat pada awal dulu saya mencadangkan supaya kita menutup sebentar, membuat sekatan sebab kita tak pasti apa yang berlaku di China. Namun selepas diberikan banyak maklumat semasa, kita tahu bahawa apa yang berlaku di China dan juga beberapa buah negara yang lain adalah merupakan satu keadaan yang mana dialami oleh beberapa buah negara, terutama mereka yang mengalami musim dingin yang berhadapan dengan masalah radang paru-paru, influenza dan sebagainya, menyebabkan kes tinggi dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok pada data kita, ia kekal, maksudnya tidak ada berlaku lonjakan kes serius dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan semua data COVID-19 ni, saya secara peribadi memang melihatnya secara terperinci sejak kita melalui pandemik ni pada tahun 2020 membandingkannya dari masa ke semasa. Jadi apabila kita memberikan cadangan kepada kerajaan untuk mengadakan sekatan pergerakan, ia adalah berdasarkan kepada situasi semasa pada ketika itu. Jika kita tidak melakukan sekatan pergerakan ataupun penutupan sempadan antarabangsa, lonjakan kes akan berlaku dalam peningkatan tertentu mengikut matematik modeling, statistik dan sebagainya, sehingga berpotensi untuk melumpuhkan sistem perkhidmatan kesihatan. Itu sebenarnya ultimate ataupun keadaan yang sangat kita risau dan bimbangkan. Jadi apabila berlaku situasi itu yang mana kita akan cadangkan berdasarkan data, memang kerajaan perlu melakukan sekatan gerakan. Namun situasi itu tidak ada pada waktu ini, dan dengan adanya vaksin dan juga ubat Paxlovid memberikan kita lebih banyak keyakinan untuk mengatakan bahawa dalam situasi pada masa ini adalah selamat untuk kita terus bergerak dalam keadaan yang mana telah kita lalui sejak saya ingat tahun 2022 yang awal dahulu, apabila Omicron mula dikesan melanda di kebanyakan negara di dunia. Dan situasi berkenaan kekal yang mana sistem perkhidmatan kesihatan kita kekal dapat berfungsi sebaik-baiknya tanpa sebarang ancaman seperti mana yang kita lalui ketika Delta dahulu. Dan saya melihat pada data Kementerian Kesihatan dan juga sedunia pada masa ini, kebanyakan negara menunjukkan pola menurun dan tidak ada tanda-tanda lonjakan kes di situ. Dan saya tidak lihat ada sebarang sebab kenapa kita perlu membuat sebarang sekatan ataupun penutupan jalan antarabangsa. Encik Suzadi, mungkin boleh bantu kami di sini. Prof mengatakan tak ada sebab untuk kita menutup ataupun melakukan satu langkah pencegahan yang begitu drastik jika kita pernah lakukan dan kita pernah melaluinya 2-3 tahun lepas. Mungkin pada waktu ini, jika ada situasi seperti itu ataupun jika kita ambil situasi paling buruk lah, jika ada langkah pencegahan yang cukup ketat dikenakan, khususnya melibatkan pengembara ataupun pelancong-pelancong di sesuatu ataupun di sesebuah negara, ataupun senang katalah bila ada persepsi berkaitan dengan diskriminasi pelancongan ini, mungkin boleh beri sedikit pandangan apa impaknya kepada sektor pelancongan yang baru ataupun yang baru saja nak kembali bernafas semula ini? Ya, itu soalan yang bagus, Fauzi. Sebenarnya saya sangat sokong apa yang dicadangkan oleh ataupun apa yang dibentangkan oleh Profesor tadi, yang mengatakan kita perlu berdasarkan pada data. Kita jangan berdasarkan pada emosi. Saya tahu, saya faham apabila kita
saya sendiri mengulas mengatakan kita perlu menerima kedatangan pelancong-pelancong China ni, ramai netizen yang mengecam saya, mengecam komen-komen saya, dan ini terpaksa kita lalui, kita terpaksa kita tengok realistik, secara realistik, bukan secara emosi, data-data yang saya yakin Kementerian Kesihatan tahu dan juga dah in advance mengenai pasal varian yang dinamik ini. Dan kita tahu, saya baru balik daripada Amerika minggu lepas, saya lihat ramai pelancong-pelancong daripada China yang telah hadir, yang mereka tidak ada sekatan ataupun daripada diskriminasi lah mengenai pelancong China ataupun satu SOP yang lain khas untuk pelancong China. Saya tidak nampak itu di penerbangan lapangan terbang di Los Angeles. Jadi saya rasa kita kena lihat secara realistik. Pelancong China ni sangat penting bagi kita di Malaysia. Mereka sebenarnya belanja besar, dan ini akan memberi satu nafas yang baru, yang bagus untuk ekonomi negara kita. Dan apabila Menteri Pelancongan telah berkata 5 juta pelancong, kemungkinan mereka akan belanja secara purata $1,500 per person. Ini akan terjemahkan sebanyak lebih kurang 30 ataupun 40 bilion ringgit ke ekonomi negara kita. Ini satu sumbangan yang sangat besar kalau apabila kita menerima pelancong-pelancong ini. Of course, kita kena akur, kita kena yakin apa yang pihak Kementerian Kesihatan, SOP yang ditetapkan mungkinnya akan lebih dinamik lagi. Kita tak tahu, tapi kita akur. Kita kena akur, pihak industri akur, dan kita pun setelah belajar mengenai pandemik yang lepas, di mana kita harus menjaga kesihatan, harus menjaga keselamatan pelancong-pelancong ini. Inilah amat penting bagi kita. Jadi ini adalah antara yang mindset yang kita perlu buat. Yang kedua, mungkin kita ada berbagai-bagai collaboration bersama dengan pihak China. Housekeeping kena betul. Kita sekarang ni produk kita kena perbanyakkan, berkualiti. Kemudahan kita, pemandu driver bas pun tak banyak, tak ramai. Jadi kita perlukan import sikit untuk sementara ni. Kita import untuk pemandu plus pelancong, sebab kita mempunyai lebih kurang 6,000 bas, tapi tak ramai yang nakkan mandu bas pelancong. Dan juga berbagai-bagai lah yang kita harus untuk kita baiki, untuk kita menerima pelancong seramai 5 juta pelancong daripada China ni, Fauzi. Encik Uzairy mengatakan pentingnya segmen pelancong-pelancong ataupun pengembara daripada China untuk pemulihan ekonomi dalam negara. Kalau kita ikutkan, tadi disebutkan pada awal tadi, MOTAC menyasarkan 5 juta pelancong Cina ke Malaysia. Dalam masa yang sama, Thailand juga menyasarkan 5 juta pelancong Cina ke negara mereka. Di pasaran serantau ini, begitu juga dengan Indonesia yang turut menyasarkan jumlah yang cukup tinggi untuk pelancong-pelancong Cina. Saingan pasaran pelancongan di peringkat serantau, apa yang membolehkan kita terkehadapan ataupun kita dapat menangkap ataupun menarik perhatian pelancong-pelancong Cina berbanding dengan dua negara jiran kita? Perlukah untuk kita betul-betul serius ataupun betul-betul memberi fokus kepada new tourism, pengalaman new tourism yang pernah disebutkan sebelum ini? Ya, sebenarnya Fauzi betul. Sebenarnya kita bukan dua negara saja yang inginkan pelancong daripada China, malah kebanyakan negara di dunia ini memerlukan pelancong daripada China. Saya dapat tahu negara Arab Saudi pun nakkan pelancong daripada China. Jadi inilah satu paradigma di mana industri pelancongan ini amat sengit ataupun very kompetitif. Jadi kita kena proaktif sikitlah, proaktif. Cara-cara nak new tourism ni kita lihat, kita di Malaysia ni banyak produk-produk pelancongan. Berbagai-bagai pengalaman yang kita boleh sediakan untuk pelancong daripada China. Kita ni bertuah kerana negara China, rakyat China ni sangat selesa dengan keadaan di Malaysia. Mereka senang mendapat makanan yang sesuai, mereka mendapat pengalaman yang bagus, dan juga bahasa pun boleh senang dikomunikasi di negara-negara Malaysia. Dan juga antara produk-produk yang menarik mereka adalah durian Musang King. Ini tak dapat Fauzi, tak dapat di Thailand, tak dapat di Indonesia. Orang pelancong daripada Indonesia pun nak datang ke Malaysia untuk makan durian Musang King ni. Jadi kita sangat bertuah. Jadi kita gunakan konsep-konsep ni, produk-produk ni untuk kita menarik lebih ramai pelancong. Tetapi kita kena buat
housekeeping lah, housekeeping. Tadi saya kata bus driver kena perlu ada, hotel-hotel kena ada staff supaya kita dapatkan memberi servis yang bagus, dan juga penerbangan pun kena cukup ya. Kita sekarang tak banyak cukup penerbangan. Kita ada beberapa penerbangan saja, kita kena bergantung pada Singapura ya, yang mana Changi Airport tu menerima lebih banyak penerbangan daripada China. Jadi kita harus kita kena bawa daripada Singapura ke Malaysia ni. Jadi ini antara housekeeping yang patut kita buat, dan saya harap semua pihak termasuk rakyat Malaysia dan juga pihak-pihak bank harus membantulah pihak industri ini untuk bangkit semula, memberi satu pinjaman pembiayaan untuk kita expand. Untuk apa? Untuk kita memantapkan ekonomi negara kita. Di samping juga kita jangan lalai mengenai kesihatan ataupun kita kena jaga kesihatan rakyat kita, terutama against this COVID-19 ni, Fauzi. Prof, kalau kita melihat kepada pengalaman iktibar pandemik COVID-19, ada dua senjata utama untuk melawan COVID-19. Yang pertamanya, langkah pencegahan untuk jangkitan COVID-19 itu untuk memutuskan rantaian. Yang keduanya adalah berkaitan dengan vaksin. Bercakap tentang vaksin, seolah-olah dia ada persepsi dan juga mungkin ada kebimbangan yang sebelum ini pernah dizahirkan dan juga pernah diutarakan ataupun diketengahkan oleh masyarakat umum. Walaupun pakar-pakar seperti Prof sentiasa menasihatkan supaya perlulah ambil vaksin sebagai perisai untuk berdepan dengan ancaman, termasuklah ancaman subvarian ataupun kehadiran varian-varian baru. Mungkin pada waktu ini kita bergerak untuk kita bercakap tentang kita nak hidup bersama COVID-19 dan kita bergerak menuju ke fasa endemik. Sejauh mana dan perlunya mungkin nasihat sekali lagi Prof kepada masyarakat umum untuk melihat kepada dos penggalak yang kedua. Kita tahu dos penggalak pertama, capaian ataupun keterlibatan masyarakat umum untuk mengambil dos penggalak pertama itu cukup memberangsangkan, tetapi dos penggalak kedua itu masih lagi jauh jurang itu. Mungkin Prof mungkin boleh sedikit pandangan dan mungkin nasihat pada waktu ini. Okey, untuk dos penggalak kedua, saya menasihatkanlah semua mereka-mereka yang berisiko, terutamanya yang mempunyai komorbid, ya, kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, mereka-mereka yang perlu mengambil rawatan dan masalah mungkin ada masalah imuniti dan sebagainya, perlu tampil segeralah untuk mendapatkan vaksin. Sebab dalam konteks sekarang ni, walaupun ancaman COVID-19 tidak seteruk seperti mana yang kita lalui pada tahun 2020, 2021 dahulu, tapi kedudukan imun seseorang tu ya mungkin menurun ya dan menyebabkan mereka terdedah kepada jangkitan yang serius. Kita maklum bahawa vaksin yang diberikan tu tidak akan mencegah kita daripada jangkitan, tetapi mencegah kita daripada mendapat jangkitan teruk ya seandainya dijangkiti. Jadi keterukan tu yang kita cuba elakkan bagi membolehkan individu berkenaan walaupun dijangkiti COVID-19 tapi boleh pulih seperti sedia kala dan tidak memerlukan rawatan di hospital ataupun perlu dirawat dalam ICU. Dan yang penting kita mengurangkan kadar kematian ya akibat COVID-19. Dan satu lagi yang kita lihat ialah di samping pengambilan vaksin, kita juga perlu bersungguh-sungguh apabila kita sudah berada dalam fasa hidup bersama COVID-19 ni, penjagaan cara hidup sihat ya, perlu juga kita tekankan. Pastikan ya kita punya berat badan ya, aktif, bersenam, pengambilan diet yang seimbang, bervitamin dan sebagainya, mengelakkan makanan-makanan yang tidak sihat ya perlu dilaksanakan bagi membolehkan seseorang itu kekal sihat dan tidak terdedah kepada risiko-risiko untuk mendapat penyakit kronik dan seterusnya menyebabkan risiko mendapat penyakit yang teruk. Jadi sekali lagi saya menasihatkan semua yang masih belum mendapat vaksin penggalak, terutamanya mereka yang berisiko, golongan warga emas dan mempunyai komorbid ya, perlu tampil bagi membolehkan diri kita ya dilindungi dari mendapat jangkitan yang teruk. Dan pada masa akan datang saya jangkakan ya vaksin untuk COVID-19 ni akan dilaksanakan sama seperti mana kita laksanakan vaksin influenza, yang mana ia akan dilakukan secara bermusim bagi membolehkan setiap individu kita terus dilindungi dari mendapat jangkitan yang teruk. Mungkin yang terakhir sekali, kurang daripada 2 minit ini, Encik Uzadi mungkin boleh kongsikan tadi disebutkan tentang kolaborasi yang boleh dirintis antara Malaysia dan juga China dalam sektor pelancongan. Kita bercakap tentang era baru di bawah kepimpinan dan juga pentadbiran Kerajaan Perpaduan, dan juga kita bercakap tentang cabaran 2023 khususnya melihat kepada potensi dan juga peluang-peluang yang boleh diraih dalam sektor pelancongan, dalam mana kita bercakap tentang pemulihan dan juga bernafas semula, bangkit semula. Pada waktu ini, apa jenis kolaborasi lain dan juga kerjasama-kerjasama strategik yang boleh dicapai dan boleh diraih untuk Malaysia dan juga China dalam sektor pelancongan? Ya, Fauzi, industri pelancongan ini perlu dibaik pulih.
recovery is important. Recovery matters to us. Jadi untuk negara kita, kita perlu baiki industri pelancongan. Apabila industri pelancongan tu dipulih, maka ekonomi negara kita pun selalunya dipulih secara tak langsung. Jadi ini adalah penting. Jadi negara China, negara pasaran yang penting bagi kita. Kita harus lihat supaya semua pihak, bukannya penggiat industri saja, tetapi juga rakyat Malaysia dan juga stakeholders, pihak authority, pihak PBT, pihak immigration kan, kalau boleh kita menyenangkan tanpa kompromi of isu-isu keselamatan untuk pelancong-pelancong Cina supaya datang sini dengan senang dan mereka boleh pulang balik dengan secara senangnya. Jadi ini antara yang kita teamwork of all, collaboration antara semua pihak, dan saya harap dengan adanya kerjasama ini kita boleh menerima lebih kurang 5 juta pelancong. Saya sangat yakin dengan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing ni, beliau sangat pengalaman di pasaran Cina, dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau sangat proaktif dalam pasaran antarabangsa. Ini akan menyenangkan kita untuk menarik lebih ramai lagi pelancong datang sini, tetapi kita kena perlu bersedia sebab bukan negara kita saja yang nak pelancong daripada China, semua negara di dunia ni nakkan pelancong daripada China. Jadi kita sangat kena perlu proaktif, kompetitif, dan apabila pelancong datang sini, mereka belanja. Kita jangkakan 5 juta pelancong ni akan belanja $1,500 per person, dan ini akan memberi satu sumbangan yang besar, 33 bilion ringgit untuk negara kita, untuk ekonomi kita, Fauzi. Jadi saya harap semua kena kerjasama untuk kita menerima pelancong daripada China terutamanya, Fauzi. Okey, baik. Terima kasih Cik Uzaidi Udani. Cik Uzaidi adalah Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, dan sebentar tadi kita bersama dengan Profesor Madar Dr. Malina Osman, pakar perubatan kesihatan awam daripada Universiti Putra Malaysia, yang mana kedua-dua panel pada malam ini berkongsi pandangan melihat kepada satu, berkaitan dengan status terkini sistem kesihatan awam negara, dan kedua juga berkaitan dengan perkembangan semasa sektor pelancongan negara. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini Agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.